Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi pada kuliah uh, kajian teks dan falsafah untuk minggu keempat. Hari ini kita akan meneruskan lagi bacaan teks oleh seorang tokoh falsafah iaitu Ibn Rushd. Pada minggu lalu kita telah membincangkan bagaimana Ibn Rushd telah berhujah, iaitu pengajian falsafah ialah salah satu daripada instrumen atau alat, dan juga kita boleh sebut sebagai saluran atau medium yang akan membawa kita untuk menguasai atau memahami hakikat-hakikat alam semesta. Kenapa kita perlu atau manusia ini perlu menguasai dan memahami hakikat alam semesta? Beliau telah jelaskan sebelum ini dalam bab-bab sebelum ini bahawa alam semesta ini ialah dalam istilah Al-Quran disebut sebagai ayat. Ayat itu artinya apa? Tanda-tanda, atau dipanggil bahasa Inggeris panggil disebut sebagai signs, tanda atau petunjuk-petunjuk. Petunjuk ke mana? Jadi dalam kehidupan manusia di muka bumi, manusia memerlukan banyak petunjuk-petunjuk. Kita dalam perjalanan ke mana-mana juga dalam kehidupan kita hari ini memerlukan kita untuk mempunyai petunjuk-petunjuk atau panggil sign. Kita tersesat di tengah jalan, kita akan telefon, tanya kawan, di mana rumah? Apa tanda kat rumah tu? Kan? Rumah saya dekat dengan Petronas. Dapat Petronas, tengok sebelah kanan. Ada contoh dalam kehidupan harian manusia. Dalam hal-hal lain juga yang sama. Jadi kita perlukan banyak petunjuk-petunjuk. Tunjuk ke mana? Ke satu destinasi yang kita sama-sama ingin tuju dalam kehidupan, dalam bidang pengajian ilmu pengetahuan. Destinasi itu ialah menemui al-haq. Al-haq itu apa? Menemui dan memahami hakikat-hakikat kejadian ini sehingga kita boleh menghargai dan menemui pencipta alam ini. Atau orang, atau siapakah atau bagaimanakah alam ini diciptakan, siapakah penciptanya. Jadi untuk menuju ke situ kita memerlukan petunjuk-petunjuk dan memahami petunjuk-petunjuk. Dan dalam menuju kepada pemahaman tersebut, kita salah satu yang telah dinyatakan oleh pencipta kita, iaitu Allah SWT di dalam teks wahyu, kita boleh memahami hakikat kewujudannya, kekuasaannya dan realitinya menerusi petunjuknya. Apa dia petunjuk? Salah satunya ialah alam semesta ini. Alam semesta ini adalah petunjuk yang paling jelas tentang wujudnya hakikat-hakikat kejadian penciptaan atau wujudnya apa yang disebut sebagai hakikat ketuhanan atau realiti ketuhanan. Jadi dengan memahami alam semesta, iaitu makhluk-makhluk, iaitu ciptaan-ciptaan, maka seseorang itu setelah memahaminya akan dapat mengenali kewujudan pencipta bagi kejadian tersebut. Itulah asas kepada proses pembelajaran tersebut. Jadi untuk menguasai dan memahami ayat tanda-tanda atau petunjuk itu, kita memerlukan alat-alat atau kaedah-kaedah atau medium-medium. Itu tidak boleh
memahami tanpa ada satu perantara. Kita ingin menggali sesuatu yang dalam di muka bumi, manusia memerlukan alatnya. Kan? Dalam suasana wabak yang ada sekarang ini, memahami kuman memerlukan alat untuk mengenali sifat-sifat kuman. Jadi alat-alat itu ialah salah satu daripada keperluan manusia di hari ini. Jadi bagaimanakah alat itu? Alat itu ialah salah satunya dipanggil dalam bidang ilmu dipanggil alat-alat falsafah, alat kefalsafahan. Falsafah itu ialah satu bidang yang di mana di dalamnya terkandung alat-alat tertentu yang akan membolehkan dia membawa kita kepada pemahaman petunjuk-petunjuk. Jadi dalam hal inilah dalam teks awal minggu lepas dalam pelbagai Ibn Rushd menyebut dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan ia tidak boleh terlepas daripada menguasai ilmu-ilmu alat tersebut. Alat-alat yang terkandung dalam bidang. Misalnya dalam bidang bagi orang-orang yang atau mereka yang terlibat dalam cuba untuk memahami hakikat-hakikat perundangan Tuhan di dalam Al-Quran. Jadi kita sedia tahu bahawa Allah SWT sebagai pencipta telah memberikan manusia dua petunjuk besar yang membolehkan masyarakat manusia ini mengenali kewujudannya. Apa dia petunjuk itu? Petunjuk itu ialah satu ayatul kauniyah yang kita sebut tadi, alam semesta ini. Yang kedua, ayatul al-Quraniyah, iaitu wahyu-wahyu. Jadi dalam bidang bagi ahli-ahli keagamaan atau ahli-ahli fiqh, ahli-ahli yang mendalami, yang ingin mengenali hakikat perundangan ilahi dan peraturan-peraturan ilahi sebagaimana terkandung di dalam Al-Quran, mereka perlu menggali tanda-tanda, kata-kata dan petunjuk yang terkandung dalam Al-Quran. Mereka ini kita gelar sebagai hari ini sebagai golongan ulama atau golongan ahli fiqh, golongan ahli kalam dan seumpamanya. Mereka ini apa bahan yang menjadi kajian? Kan? Mereka ini mendalami ayat-ayat Al-Quran, mendalami hukum hakam, dan mereka juga perlu menguasai alat-alat tertentu bagi mendalami peraturan-peraturan. Misalnya dalam bidang fiqh, dalam bidang ilmu fiqh atau ilmu perundangan Islam. Ahli-ahli perundangan Islam atau fuqaha dalam usaha untuk mendalami ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran, mereka juga perlu menguasai apa yang dinamakan sebagai ilmu legal reasoning. Minggu lepas Ibn Rushd menyebut the lawyer, aku tengok yang bahagian yang saya gariskan ni, merah ni, mereka kata bahawa the lawyer ni maksudnya fuqaha juga mesti untuk mendalami hakikat-hakikat yang terkandung di dalam peraturan-peraturan ilahi di dalam Al-Quran itu perlu menguasai satu ilmu yang dipanggil legal reasoning. Legal reasoning dalam bahasa Arab kita boleh namakan dia sebagai kaedah-kaedah pendalilan hukum atau juga sering dirujuk sebagai qawaidu al-fiqhiyah. Kaedah-kaedah bagaimana hukum itu terbina dan terbangun. Ada kaedah-kaedah. Ada ilmu khusus tentang kaedah atau pendalilan-pendalilan hukum yang menggunakan kaedah yang berpandukan kepada akal fikiran. Jadi dalam hal yang sama bagi golongan ini bagi mereka yang mendalami dalam bidang perundangan Islam yang menjadikan teks wahyu sebagai sumber kajian bagi mereka mendalami hakikat-hakikat tegahan dan suruhan yang terkandung di dalam
Al-Quranul Al-Karim. Jadi ini ialah suatu daripada pengulangan semula. Maka manakala bagi golongan yang kita panggil sebagai ahli falsafah yang cuba untuk mendalami hakikat-hakikat sebab musabab, kerana ahli falsafah ini, bidang falsafah ini ialah satu kajian yang berusaha untuk mengenal dan mencari hakikat yang dipanggil sebab musabab yang membawa kepada wujudnya alam ini. Alam ini terbina, alam semesta ini tidak terbina secara sendirian tanpa ada satu sistem yang membentuknya. Sistem itu dinamakan, mungkin antaranya disebut sebagai sebab dan musabab, atau sistem-sistem di sebalik kejadian ini. Apa misalnya? Ada pertukaran langit, pertukaran 4 musim. Musim kalau kita di Eropah, kalau orang-orang di Eropah dia ada 4 musim. Musim sejuk, panas, musim bunga, musim dingin. Dalam setahun ada 4 siri perubahan-perubahan. Jadi perubahan itu dibentuk oleh satu sistem perubahan cuaca. Bagi ahli falsafah, mereka cuba untuk mencari sebab musabab, asas-asas yang membawa kepada proses pertukaran itu. Bila ia akan berubah daripada satu musim ke satu musim, dan bagaimana ia boleh berubah, apa faktor-faktornya, dan apa akibat-akibat daripada perubahan-perubahan itu. Itu ialah salah satu daripada tujuan di sebalik proses pendalilan terhadap alam semesta ini. Jadi untuk tujuan itu kita memerlukan apa yang disebut sebagai ilmu dia panggil logik. Ini kita panggil, kita sebut nama dia ilmu logik. Jadi inilah antara logik ini ialah satu daripada alat-alat yang diperlukan bagi ahli-ahli falsafah untuk membangunkan satu ilmu berhubung dengan hakikat ketuhanan yang akhirnya akan membawa kepada satu ilmu atau suatu penjelasan tentang apa yang dipanggil the knowledge of God, demonstrative knowledge of God. Ilmu yang menunjukkan sebab dan musabab akan wujudnya pencipta di alam ini. Ini demonstrative knowledge. Ilmu yang berbentuk demonstratif. Demonstratif ini, apa maksud demonstratif? Demonstratif, pernah dengar perkataan demonstrasi kan? Saya kata, kalau dalam kuliah kita, macam saya kata, okey, cuba demonstrasikan bagaimana saudara telah dapat sampai ke kelas daripada college masing-masing. Cuba tunjukkan dalam bentuk peta. Okey, contoh. Jadi saudara pun, pelajar-pelajar akan membuat suatu, apa kita panggil, buat satu lukisan. Kan? Saya berapa minit, saya nak tengok berapa minit perjalanan dari Kolej Zakbah ke Fakulti Pengajian Islam. Okay, saudara-saudara pun akan membuat demonstrasi. Demonstrasi menerusi apa? Menerusi bentuk ilustrasi gambar. Saya pun membuat. Okey, saya bermula 9.30. Saya berjalan daripada Kolej Zakbah menuju ke pusat kesihatan. Pusat kesihatan saya naik bukit, saya turun. Situ perjalanan dan ilustrasi yang membawa kepada tibanya kepada Fakulti Pengajian Islam. Itu ialah satu bentuk demonstrative knowledge. Bila saudara dapat mengeluarkan satu bentuk ilustrasi atau gambaran sesuatu perjalanan, maka saudara dapat membuktikan bagaimana saudara telah tiba ke satu tempat. Begitu. Jadi
itu adalah satu bentuk ilmu yang khusus yang wujud dalam kehidupan kita hari ini. Ini contoh ini kita timbulkan kerana misalnya kalau timbul soalan, misalnya contoh kita datang ke kuliah terlambat dan guru tanya kenapa terlambat, kerana saya datang ke kuliah menggunakan berjalan kaki, mengambil masa banyak. Guru tanya, tunjukkan saya bagaimana kamu boleh terlambat. Kan? Jadi kita tunjukkan pembuktian kita terlambat itu dengan satu gambaran yang jelas daripada satu step ke satu step sehingga membuktikan bahawa kita terlambat 10 minit disebabkan oleh tersalah memilih jalan. Itu. Jadi dalam kaedah demonstratif ini ialah kaedah yang digunakan banyak dalam bidang ilmu sains bagi menunjukkan bagaimana sesuatu proses perjalanan ilmu pengetahuan itu terjadi. Kita boleh tengok dalam ilmu yang kita panggil ilmu sains makanan misalnya. Kita boleh tunjuk. Saya misalnya ada satu kes ceret beret atau denggi atau ceret beret lah. Kita di sekolah ada ceret beret di sekolah. Maka berlakulah suatu apa dipanggil penyelidikan. Betul ke ceret beret ini datang daripada makanan? Maka ahli-ahli sains makanan perlu membuktikan daripada mana datangnya virus makanan yang menyebabkan terjadinya ceret beret pada pelajar. Maka dia perlu membuat penyelidikan terhadap makanan-makanan yang disediakan. Mencari faktor-faktor makanan apakah yang sudah terlewat, luput tarikh atau basi atau seumpamanya. Sehingga ia dapat membuktikan secara demonstratif, secara pertunjukan, secara zahir ditunjukkan dengan pembuktian-pembuktian bahawa ceret beret ini datang daripada gulai masakan yang disimpan di dalam peti semalam disebabkan oleh peti kantin tidak tutup rapat. Contoh, saya dapat pembuktian. Kerana itulah punca kepada sesuatu masalah. Ini ialah satu kaedah dalam yang ini dipanggil, ini penting, demonstrative knowledge ini amat penting dalam kuliah kita. Kerana selepas ini kita akan dipertemukan dengan Ibn Rushd juga menunjukkan bahawa apakah yang dinama kepentingan ilmu falsafah ini ialah kerana ia akan membawa kepada suatu kaedah pendalilan tentang hakikat-hakikat alam semesta ini atau kewujudan alam ini atau hakikat-hakikat kewujudan pencipta Allah SWT itu menggunakan kaedah yang dipanggil kaedah demonstrative knowledge. Demonstrative knowledge. Pertunjukan pembuktian wujudnya ilahi menggunakan satu kaedah yang dinamakan kaedah demonstratif. Demonstratif ini tidak mungkin boleh berdiri sendiri. Itu bagaimana? Dia berdiri berpandukan daripada pelbagai lagi ilmu-ilmu lain yang membentuknya. Salah satunya nama dia ilmu logik. Jadi oleh itu, untuk membangunkan ilmu demonstrative knowledge, maka seseorang itu perlu menguasai ilmu logik. Sebagaimana juga ahli-ahli perundangan, apabila mereka ingin mendalami ilmu perundangan Islam, mereka perlu menggunakan kaedah legal reasoning. Saya ingat cukup untuk saya membuat penjelasan semula kalau ada kekeliruan-kekeliruan yang berhubung dengan penjelasan pada kuliah yang lalu. Jadi falsafah ini ialah bagi Ibn Rushd adalah satu kaedah yang akan membawa kita membangunkan sebuah sistem akliyah yang tersusun dan tertib bagi mencapai satu proses yang dinamakan sebagai intellectual reasoning. Intellectual reasoning, pendalilan intelektual yang sistematik. Pendalilan intelektual yang sistematik itu tentang sesuatu makna tentang hakikat alam ini akan membawa kita kepada memahami hakikat wujudan penciptanya.
Dan intellectual reasoning, pendalilan intelektual yang tersistematik dan tersusun, disimpulkan sebagai apa yang dinamakan sebagai demonstrative knowledge. Ini minta garis perkataan demonstrative knowledge. Jadi kita sudah baca banyak dan Ibn Rushd sudah berhujah dalam banyak perkara. Jadi hari ini kita ingin sambung lagi kepada paragraf baru yang dinamakan sebagai paragraf memperjelaskan tentang permasalahan yang timbul di zamannya. Beliau, bagaimana kita sebut di awal kuliah, Ibn Rushd cuba untuk menjelaskan kepada masyarakat yang keliru pada zamannya, iaitu falsafah ini adalah satu bidang yang amat penting. Kalau ditinggalkan, maka tinggallah kita akan kerugian satu kaedah yang akan membawa kepada tercapainya satu ilmu yang dipanggil demonstrative knowledge. Jadi ini ialah penjelasan pada paragraf yang kita nyatakan. Dia kata selepas after kita memahami di atas itu perbahasan tentang logik, maka marilah kita, dia kata, proceed to memahami apa yang dinamakan filosofi itu sendiri. Untuk tujuan itu, dia kata here, kita untuk memahami falsafah ini, we have to learn from our predecessor. Untuk kita memahami falsafah, kita tidak boleh lari daripada mempelajarinya daripada orang-orang yang sudah pun memulakan pengajian ilmu falsafah di zaman-zaman sebelum ini. Sebagaimana juga ilmu falsafah ini, umurnya sudah tua, sudah lama. Ya, bukan ilmu yang baru. Bagaimana juga ilmu matematik. Ilmu matematik juga sudah lama wujud dalam kehidupan manusia ini. Bukan hanya selepas kedatangan Nabi Muhammad SAW. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad, ilmu-ilmu yang dinamakan ilmu falsafah, ilmu matematik, juga ilmu yang berkaitan dengan undang-undang sudah pun wujud. Jadi orang-orang Muslim perlu dalam meneruskan agenda pembangunan tamadunnya perlu menguasai ilmu-ilmu yang sudah pun terbina dan berkembang sejak zaman berzaman. Sebab apa? Sebab manusia ini saling berkongsi dan saling mewariskan ilmu-ilmu yang berlaku dan apa yang kita waris. Misalnya juga kita diri sendiri ni pun sama, maknanya macam ilmu yang ringkas, ilmu masak, ilmu bertukar, ni kan. Kadang bukan ilmu itu kita boleh daripada kita sendiri. Kita memasak, kita dapat daripada siapa? Adakah kita sendiri belajar daripada semua resepinya apa, daripada A ke Z? Tidak, kita belajar daripada mak kita. Mak kita belajar daripada siapa ilmu masak ni? Atuk kita, nenek kita. Nenek belajar daripada generasi sebelumnya. Sehinggalah kita dapat menjalankan kegiatan masak. Begitu juga ilmu pertukaran. Sebab itu di zaman Nabi Muhammad SAW, adakah ketika Nabi Muhammad SAW diutuskan kepada manusia di semenanjung tanah Arab itu, belum ada lagi bangunan-bangunan? Sudah ada. Bangunan-bangunan itu dibangunkan daripada ilmu apa? Ilmu kejuruteraan. Ilmu kejuruteraan itu terbentuk daripada apa? Daripada ilmu matematik. Gitu. Jadi ilmu itu sudah pun berkembang dan wujud, dan Nabi Muhammad datang memperkukuhkan ilmu-ilmu yang sudah sedia ada dan memperbaiki mana-mana ilmu yang dilihat menyeleweng. Begitu juga di zaman Nabi Muhammad SAW diutuskan. Adakah tidak ada undang-undang langsung dalam kehidupan masyarakat Arab? Tidak. Mereka sudah ada peraturan, mereka sudah ada peradaban. Kedatangan agama memberikan penambahbaikan terhadap undang-undang yang sedia ada. Begitu juga dengan budaya berfikir yang dipanggil falsafah itu. Kaedah berfikir. Dan cara-cara berfikir secara sistematik dan secara tersusun. Adakah belum ada lagi? Ada. Cuma
menurut Al-Quran turun, memperkukuhkan lagi budaya berfikir yang lebih tersusun, berpandukan kerangka wahyu. Jadi panjang cerita mukadimah hari ini kerana saya masih lagi bimbang, saudara-saudari tidak dapat memahami asas kepada usaha yang cuba nak dilakukan oleh Ibn Rushd dalam kitabnya ini. Jadi oleh kerana itulah dia kata adalah salah untuk kita menegah to forbid the study of ancient philosophy. Adalah salah untuk kita menegah manusia daripada mempelajari ilmu falsafah klasik zaman dahulu. Mungkin nanti dia kata apabila seseorang itu belajar ilmu falsafah akan wujudnya apa yang dipanggil ham. Ham ini kecederaan atau apa yang dinamakan accident. Kecederaan yang terjadi. Jadi sebarang kecederaan atau kesulitan atau akibat-akibat daripada sesuatu ilmu itu adalah seumpama juga kecederaan yang terjadi apabila seorang itu mengambil ubat-ubatan atau mengambil minuman-minuman atau juga dalam bidang pengajian hukum itu sendiri. Jadi kita teruskan bacaan. Kita minta saudari Fazihah dulu. Dia baca. When we have finished with this sort of study and acquired the instruments by whose aid we are able to reflect on beings and the indications of art in them, for he who does not understand the art does not understand the product of art, and he who does not understand the product of art does not understand the artisan. Then we ought to begin the examination of beings in the order and manner we have learned from the art of demonstrative syllogism. Okay. Jadi and again sekejap dalam paragraf ini Ibn Rushd mengatakan bahawa kita perlu menguasai ilmu ini kerana ia adalah satu bentuk instrumen yang saya sebut instrumen yang akan membantu kita. Ia akan ini membantu kita. Ia akan membantu apa? Membantu akal kita, membantu fikiran kita, membantu kepada kita untuk melakukan satu proses yang dipanggil akal kita akan dapat menjalankan satu kegiatan dipanggil reflection on beings. Reflect apa? Satu proses membuat imbasan terhadap kejadian-kejadian yang wujud pada alam. Dan mengimbas ni penting, satu kaedah. Kalau tidak, kita tidak akan dapat melihat satu daripada kaedah pembelajaran dalam metod pembelajaran falsafah ni namanya imbasan. Imbasan terhadap fenomena. Bila fenomena itu berlaku, kita mengimbas. Macam berlaku suatu peristiwa, contoh kemalangan dalam kehidupan kita kan. Maka kita nak mencari apa punca ni. Kita kehilangan telefon kita ni, di mana ni hilang. Contoh, satu kemalangan terjadi di mana handphone kita hilang. Bila telefon hilang, macam mana nak hadir kuliah ni? Nanti Dr. Razak tahu. Malah pula kan. Kita pun macam mana kita nak selesaikan masalah kehilangan telefon. Kita salah satu kaedah atau metodnya nak panggil imbasan. Mengimbas semula. Duduk sekejap, 5 minit, mengimbas. Mengimbas itu namanya reflect. Reflect ni maknanya imbas balik. Kat mana letak tadi? Balik lepas mandi, pergi kantin. Kan? Rasa bawa.
ke tak bawa. Imbas balik kita punya pergerakan. Ke bawa ke tak bawa ke kantin. Okey, pergi cek kat kantin. Imbas balik, tak ada kat kantin. Kat mana Sebelum ke kantin ke mana? Ada singgah ke office. Mungkin ke office. Jadi kita, itu panggil dia mengimbas apa kita panggil, mengimbas sesuatu proses. Jadi pada imbasan itu kita akan menemui kejadian-kejadian. Mengimbas maknanya kita akan membawa kita menemui kejadian-kejadian. Jadi daripada imbasan itulah kita akan menemui ilmu-ilmu di sebaliknya. Itu panggil. Jadi daripada sini dia panggil the indication of arts in them. Daripada the indication petunjuk-petunjuk tentang hakikat art itu maknanya seni, hakikat kejadian terhadap segala ciptaan-ciptaan. Them itu merujuk kepada beings. For he who does not understand the art does not understand the product of art, and he who does not understand the product of art does not understand the artisan. Ini kaedah. Kalau kita tak dapat memahami apa yang dipanggil seni itu, kita tidak akan dapat menghargai sesuatu karya seni. Bila kita tidak dapat menghargai sesuatu karya seni, kita tidak akan dapat menghargai orang yang menciptakan karya itu. Itu satu kaedah logik yang kita. So dia kata, marilah kita mulakan dengan membuat penelitian, examination, pemeriksaan of beings in the order. Ini kita panggil istilah dia. In the order and manner. Bila kita kata kita nak belajar ilmu falsafah ini, kita ingin memahami sesuatu perkara secara tertib dan tersusun. Ini bahasa Inggeris panggil the order and manner. Kita bukan nak memahami sesuatu bila kita memberi penghujahan tentang sesuatu yang kita ingin kemukakan. Kita akan susun mengikut order and manner. Tertib dan tersusun. Secara logik, secara mantik, sehingga orang mudah untuk memahami sesuatu persoalan-persoalan. Ini dalam bidang kajian keagamaan ini penting sangat kita berhujah dan meyakinkan orang, masyarakat dengan cara yang tertib dan teratur. Misalnya kita nanti nak jadi guru agama, kita akan terdedah dengan pelbagai pertanyaan-pertanyaan daripada orang awam. Misalnya apa yang kita akan selalu dipertanyakan tentang misalnya apa yang dinamakan sebagai apakah yang dimaksud. Kita nak mengajar tentang fardu ain pun kita perlu ajar dengan tertib dan tersusun. Belajar ilmu tentang fardu sembahyang atau berpuasa sekarang ni. Apa falsafah puasa? Orang kita nak bagi kuliah. Kita kena susun hujah-hujah kita sehingga masyarakat yang mendengar dapat memahami falsafah di sebalik puasa. Bukan kalau hujah-hujah kita tidak disusun dengan tertib dan teratur, maka ilmu itu tidak akan dapat disampaikan dengan sempurna. Dan untuk kita menguasai atau mempersembahkan sesuatu ilmu kepada orang awam, orang ramai dengan the order and manner, tertib dan teratur, maka ia boleh dipelajari dengan menerusi seni yang dinamakan demonstrative syllogism. Ini satu kaedah dalam bidang falsafah. Okey, sambung Rizah. And again, it is clear that in the study of beings, this end can be fulfilled by us perfectly only through successive examinations of them by one man after another, the later one seeking the help of the earlier in the task,
on the model of what has happened in the mathematical sciences. For it, we suppose that the art of geometry did not exist in this age of ours, and likewise the art of astronomy, and a single person wanted to ascertain by himself the sizes of the heavenly bodies, their shapes, and their distances from each other. That would not be possible for him, for example, to know the proportion of the sun to the earth or other facts about the size of the stars, even though he were the most intelligent of men by nature, unless by a revelation or something resembling revelation. Indeed, if he were told that the sun is about 150 or 160 times as great as the earth, he would think the statement madness on the part of the speaker, although this is a fact which has been demonstrated in astronomy so surely that no one who has mastered that science doubts it. Okey. Jadi kita makin bertambah, terima kasih, bahawa untuk itu kita tidak boleh sama sekali untuk kita menguasai, dia kata, sesuatu ilmu, pengajian yang dipanggil yang kita namakan falsafah ini sebagai ilmu mempelajari hakikat, the study of things, kita perlu membuat satu successive examination of them by one man after another, daripada satu generasi ke satu generasi. Kita kena mendapatkan pertolongan daripada the earlier in that data. Siapa orang yang mula-mula membuat usaha-usaha ini. Macam kita sedang buat kajian ilmiah sekarang lah kan. Sebab tu kita ada satu bab nama dia literature review, kajian kepustakaan. Kajian kepustakaan tu apa? Nak kenal pasti asal usul sesuatu kajian kita. Adakah kita satu-satunya orang yang sedang mengkaji? Adakah belum ada lagi orang yang mengkaji? Itu maksud tujuan literature review tu, kajian kepustakaan tu. Jadi kita harusnya dalam bab kita yang sedang mensiapkan kajian ni, kita kena betul-betul mendalam dari punca ilmu. Kerana ilmu itu sudah pun wujud dalam wacana-wacana sebelum ini. Dia bukan suatu ilmu yang hanya muncul sekarang. Banyak ilmu sudah pun diwarisi oleh orang-orang terdahulu. Inilah yang kita lihat apa yang terjadi dalam ilmu yang dipanggil mathematical science. Matematik saya sudah cerita tadi pun sudah pun. Ilmu geometri pun sama. Ilmu astronomi pun sama. Semua orang sudah memulakan usaha-usaha sejak zaman berzaman mencari bagaimana hubungan di antara matahari dan bulan dan bumi dan seumpamanya. Dan daripada situlah mereka cuba membuat ilmu-ilmu dan dapatan-dapatan daripada kajian mereka tentang saiz-saiz bumi, saiz-saiz misalnya saiz matahari dengan berbanding dengan bumi, saiz matahari berbanding dengan bumi. Jadi bila ahli-ahli astronomi mengeluarkan kenyataan seperti saiz matahari besarnya 150 atau 160 kali ganda berbanding dengan saiz bumi. Adakah mereka berhujah dengan cara sembrono tanpa ada asas, tanpa ada dalil, tanpa ada rujukan? Tak. Mereka sudah membuat telahan-telahan atau suatu kajian-kajian yang mereka boleh tunjukkan dalam bentuk demonstratif. Mereka boleh tunjukkan, kita kata, awak dakwa bangkit macam ini daripada mana? Apa hujah awak? Tunjukkan dalam makmal. Dia akan bawa kita ke makmal dan tunjukkan. Inilah suatu proses. Dan bagaimana dakwaan-dakwaan itu yang dipanggil, itulah yang kita panggil sebagai demonstratif knowledge dalam bidang astronomi. Jadi, menerusi kaedah falsafah ini, kita akan dapat banyak ilmu-ilmu
tentang alam ini, demonstrative knowledge in astronomy, demonstrative knowledge in in mathematics, demonstrative knowledge in in architecture, macam-macam lah. Demonstrative knowledge in religion dan lain-lain. Kita sambung lagi. Saya sebut siapa tadi? Lupa. Selain Fazihah, siapa tadi? Tak ingat nama. Nizam. Hafiz. Hafiz. Sambung Hafiz. Okay. Boleh. But what calls even more strongly for comparison with the art of mathematics in this respect is the art of the principles of law. And the study of law itself was completed only over a long period of time. And if someone today wants to find out by himself all the arguments which have been discovered by the theorists of the legal schools on controversial questions about which debate has taken place between them in most countries of Islam, except the West, he would deserve to be ridiculed because such a task is impossible for him, apart from the fact that the work has been done already. Moreover, this is a situation that is self-evident, not in the scientific arts alone, but also in the practical arts. For there is not one of them which a single man can construct by himself. Then how can he do it with the art of arts, philosophy? If this is so, then whenever we find in the works of our predecessor of former nation a theory about beings and a reflection on them, conforming to what the condition of demonstration require, we ought to study what they said about the matter and what they affirm in their books, and they should accept from them gladly and gratefully whatever in these books accords with the truth, and draw attention to and warn against what does not accord with the truth, at the same time excusing them. Okey. Jadi terima kasih saudara Hafiz. Ini satu lagi penjelasan bahawa sebagaimana juga ilmu astronomi, ilmu geometri, begitu juga dengan ilmu yang kita panggil ilmu perundangan. Ibn Rushd mengulang-ulang prinsip of law kerana kita kena tahu beliau berdepan dengan suatu suasana di zamannya di mana orang atau golongan yang menentang ilmu falsafah itu terdiri daripada kalangan ahli fuqaha. Ahli fuqaha ni artinya apa? Ahli-ahli perundangan. Ahli fuqaha yang berada pada zamannya, yang melihat ilmu falsafah sebagai ilmu yang tidak berguna kepada masyarakat Muslim. Jadi sebab itu dia selalu menyebut prinsip Allah kerana dia nak banding. Kalau seorang itu kata macam kan, awak pun guna juga, kenapa saya nak guna tak boleh? Itu bahasa kampung kita lah. Jadi maksudnya kalau saudara pun guna kaedah yang sama dalam bidang falsafah ini pun sama jugalah, boleh guna kaedah yang sama lah. Jadi misalnya kalau dalam bidang kajian tentang asal usul dan cara pergerakan alam semesta menggunakan ilmu astronomi, kita boleh guna segala ilmu-ilmu yang sebelum ini sudah wujud. Dan dalam bidang undang-undang perundangan, kita juga menggunakan ilmu-ilmu dan perbincangan yang sudah pun dilaksanakan oleh generasi-generasi sebelum ini. Jadi kenapa tidak dalam bidang falsafah? Falsafah pun juga perlu, dia kata, mendalami segala ilmu-ilmu yang kita panggil we find in the works of our predecessors of former nations about beings and reflection on them.
Jadi kita pun kena juga mengkaji ilmu sudah pun wujud lama dalam kehidupan masyarakat manusia sejak zaman dan mengkaji ilmu-ilmu dan buku-buku mereka. Jadi dia kata kat sini ini penting kita lihat menerus kata and they should accept from them gladly. Ni ada silap. And gratefully whatever in the books accords with the truth. Kita apa juga perkara yang kita jumpa yang boleh membawa kepada kebenaran, maka kita harus menerimanya dan draw attention to and warn against. Kita kena ambil perhatian dan berhati-hati terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran. Jadi kita waktu kita belajar dan mengkaji, mendalami karya-karya terdahulu, sudah tentu kita tidak menerima segala ilmu sebelum ini secara membagi buta, secara terima, secara tanpa semakan. Mana yang betul kita terima, mana yang salah kita betul. Jadi apa tadi? Hafiz sambung sikit lagi. Okay. From this, it is evident that the study of the books of the ancients is obligatory by law, since their aim and purpose in their books is just the purpose to which the law has given us, and that whoever forbids the study of them to anyone who is fit to study them, example, anyone who unites two qualities, natural intelligence and religious integrity and moral virtue, is blocking people from the door by which the law summons them to knowledge of God, the door of the theoretical study which leads to the truth knowledge of Him, and such an act is the extreme of ignorance and estrangement from God the Exalted. Okey. Ini satu paragraf yang saya rasa penting juga untuk kita lihat, iaitu dia menerus menegaskan bahawa adalah jelas daripada pendalilan yang dinyatakan itu terbukti mempelajari ilmu-ilmu yang dihasilkan oleh the ancient, orang-orang terdahulu, adalah satu daripada obligatory, satu kewajipan yang dianjurkan oleh syarak bagi tujuan untuk kita menguasai ilmu-ilmu. Dan sebagai yang kita sudah jelas, syarak sudah menganjurkan kita menggali ilmu sebanyak-banyaknya. Dan oleh kerana itu, dia kata, sesiapa yang menegah seseorang daripada mempelajari ilmu-ilmu tersebut, sedangkan orang itu mempunyai kekuatan untuk mendalaminya atau mendalami itu. Apa kekuatan? Orang itu ada mempunyai kekuatan dari segi natural intelligence. Apa maksud natural intelligence? Mempunyai kekuatan akliyah. Sudah mempunyai kesediaan akliyah. Genius sudah. Kan? Dia ada satu daya ilmu yang tinggi. Dia STPM dia sudah mumtaz. SPM dia sudah mumtaz. Dia seorang yang ada religious integrity dan moral virtue. Maknanya dia seorang yang soleh, seorang yang bukan anti agama, seorang yang beriman. Maknanya dia seorang, kalau seseorang itu mempunyai satu keupayaan akliyah, kecerdikan, ni maksud dia natural intelligence ni, seorang itu cerdik dan mempunyai keimanan dan bersedia untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut, ilmu falsafah itu. Dan kita pula ahli fuqaha atau sesiapa saja yang cuba untuk forbid, menegah orang-orang ini mempelajari ilmu-ilmu tersebut, dia seumpama is blocking people from the door
which the law summons them to knowledge of God. Ia seperti kita menegah orang daripada mempelajari atau menegah orang daripada mendekati atau mempelajari ilmu-ilmu tentang ketuhanan. Kita menegah orang daripada menuju kebenaran. Kita seperti menegah orang untuk tidak mengenali hakikat-hakikat kejadian yang sebenar. Sedangkan dia sudah ada kesediaan-kesediaan. Kita telah menutup pintu dia akan membawa seseorang itu kepada the truest knowledge of him. Him itu apa? Him itu ialah menuju kepada God. Dan tindakan ini adalah satu kesalahan yang besar bagi seseorang yang cuba menegah orang lain yang ada keupayaan untuk menguasai ilmu-ilmu yang tinggi yang akan membawa mereka kepada pemahaman terhadap hakikat-hakikat kejadian alam dan realiti ketuhanan. And such an act apa? Act itu maksudnya di sini merujuk kepada yang mereka yang forbidden, mereka yang menolak, yang menegah, ialah orang-orang yang menegah orang lain daripada mendalami bidang seperti ilmu itu, ialah mereka ini tergolong daripada golongan yang berada dalam keadaan yang jahil tentang hakikat-hakikat perintah-perintah yang dianjurkan oleh agama. Jadi bagi Ibn Rushd, kalau kita baca dari teks ini, beliau melihat bahawa ilmu demonstrative knowledge ini ialah ilmu yang khas, ilmu yang tersendiri, yang hanya yang wujud dan ia tidak dimiliki hanya orang-orang yang khusus saja yang berkelayakan untuk menguasai ilmu-ilmu ini. Tidak semua orang boleh. Apa dia bagi syarat? Natural intelligence, religious integrity. Kan? Jadi kalau orang itu ada kebolehan, maka tafadhal, sila kaji. Contoh kan? Misal kata kalau kita kata dalam bidang kehidupan kita, kita lihat nanti nak jadi guru-guru besok, lihat budak-budak, anak-anak ini cerdik betul dalam bidang fizik, dalam bidang sains, maths, Masya Allah. Kan? Jadi jangan kita sebagai guru atau ahli anggota masyarakat menghalang pula murid-murid yang cerdik untuk menterjun dalam bidang-bidang yang sukar, bidang-bidang kajian-kajian saintis yang kita tidak mampu kerana kita tidak ada kebolehan dari segi IQ atau natural intelligence. Kita boleh lihat bagaimana ramai orang yang ada kebolehan-kebolehan dan mereka menguasai ilmu-ilmu yang amat khusus. Jadi kita harus galakkan dan beri jalan dengan harapan dengan mereka menekuni suatu bidang yang mereka diberi keupayaan oleh Allah, mereka akan menemui Tuhan. Lebih dekat dengan Tuhan. Masih ilmu. Jadi kita boleh berarti dalam banyak bidang. Kita pelajar kita perubatan orang-orang yang cerdik pandai yang daripada kecil dia dah jenis, dan itu yang dilakukan oleh kerajaan hari ini, mengumpulkan orang-orang yang dipanggil jenis-jenis ni di satu sekolah sendiri. Kalau di UKM tu dia buat satu tempat, nama dia apa? Permata Pintar. Itu kumpulan-kumpulan yang sudah dikenal pasti mempunyai natural intelligence. Dan mereka ini diminta untuk kuasai ilmu-ilmu yang tidak mampu dimiliki oleh orang kebiasaan. Jadi begitu dalam bidang falsafah ini, tidak semua orang boleh menguasai ilmu demonstrative knowledge. Ilmu demonstrative knowledge yang dimiliki oleh falsafah ini hanya orang yang khusus saja. Orang-orang yang sudah dilatih dalam bidang kajian falsafah. Jadi oleh kerana itu kita tidak boleh, oleh kerana kita tidak mampu menguasai ilmu itu, kita menegah orang lain daripada menguasai ilmu tersebut. Ini adalah satu kesalahan bagi pendapat Ibn Rushd. Jadi kita habiskan ayat ini. Siapa lagi?
Habiskan ni. Sekejap. Lupa nama. Saya doktor. Apa? Insyirah. Syirah. Okay. Okay. And if someone errs or stumbles in the study of these books owing to a deficiency in his natural capacity or bad organization of his study of them, or being dominated by his passions, or not finding a teacher to guide him to an understanding of their contents, a combination of all or more than one of these causes. It does not follow that one should forbid them to anyone who is qualified to study them. For this manner of harm which arises owing to them is something that is attached to them by accident, not by essence. And when a thing is beneficial by its nature and essence, it ought not to be shown by or because of something harmful contained in it by accident. This was the thought of Prophet, peace on him, on the occasion when he ordered a man to give his brother honey to drink for his diarrhea. And the diarrhea increased after he had given him the honey. When the man complained to him about it, he said, God spoke the truth. It was your brother's stomach that lied. We can even say that a man who prevents a qualified person from studying books of philosophy, because some of most vicious people may be told that have gone astray through their study of them. It's like a man who prevents a thirsty person from drinking cool, fresh water until he dies of thirst, because some people have choked to death on it. For death from water by choking is an accidental matter, but death by thirst is essential and necessary. Okay. Terima kasih. InsyaAllah. Jadi meneruskan lagi ulasan dia bahawa ulasan Ibn Rushd ini ialah satu ulasan bagi mempertegaskan tentang kewajaran seseorang itu, kewajaran ilmu falsafah ini dipelajari oleh masyarakat Islam. Ada apa? Kerana ada tegahan. Jadi mereka menerus juga mencari jalan merasionalisasikan, menjustifikasikan semula apalagi tegahan-tegahan yang dilihat beliau sebagai salah. Ada satu masalah di mana apabila sesuatu ilmu itu dipelajari oleh orang-orang yang tidak layak atau tidak berkeupayaan atau tidak ada kesediaan yang kita bincangkan tadi, dua kesediaan tadi, natural intelligence dengan keimanan, maka barangkali ilmu yang dipelajarinya itu tidak akan memberi kesan buruk kepada dirinya atau akan menghasilkan natijah yang tidak baik dalam penghujahan-penghujahan atau hasil-hasilnya atau pemikirannya. Jadi ada kewujudan. Bila seseorang itu tidak ada kelayakan, maka ia akan memberi akibat yang tidak buruk. Jadi ada orang berhujah, dia kata, lihat, tengok bagaimana Mustafa itu, kesannya mereka telah berlaku penyelewengan dalam pemikirannya, telah berlaku kesalahan-kesalahan dalam fikiran dan juga cara penghujahan-hujahan. Maka fikirannya terjadi demikian. Ibn Rushd menyebut bahawa sekiranya tidak berlakunya apa dipanggil kesalahan-kesalahan yang timbul dari disebabkan oleh orang yang mendalami ilmu itu ialah orang yang tidak mempunyai kesediaan. Itu tidak bermakna bahawa kesalahan itu ialah kesalahan pada ilmu itu. Kesalahan itu ialah kerana ketidaksediaan orang itu dalam menguasai ilmu tersebut. Itu yang cuba nak diperhujahkan. Misalnya,
Seseorang diberi ilmu tentang ilmu persenjataan, ilmu silat kita panggil kan. Kita diajar ilmu bersilat, silat pulut, silat gayung, silat terlak, macam-macam silat juga kan. Tidak semua orang boleh mempelajari ilmu silat. Hanya orang-orang tertentu saja yang ada kekuatan mental, kekuatan jiwa. Dan bila seorang yang mempelajari ilmu pertahanan diri, dan bila menguasainya, dia mungkin ada kecekapan, tapi mungkin dia tidak ada keimanan dan akhlak. Maka dia boleh menggunakan ilmu pertahanan diri itu bagi tujuan untuk menjadi seorang gangster, pukul orang di sana sini, atau menjadi seorang yang something kemudiannya. Jadi dalam keadaan dan situasi itu, mempelajari ilmu silat apabila seorang itu menjadi seorang yang untuk dipelajari, kerana dia boleh menjaga apabila berlaku silapnya, harm, the manner of harm ni, apabila terjadi wujud orang itu, dia bukan orang ini, tapi orang itu yang tidak ada kesediaan dari segi akhlak untuk mempelajari sesuatu bidang ilmu pengetahuan. Ini satu ibarat yang ingin diberikan oleh Ibn Rushd bagi menjelaskan, kerana ada orang berhujah di zamannya bahawa tengok, belajar ilmu falsafah boleh menyebabkan kufur, menjadi dia agama dan sebagainya. Itu bukan itu ialah kesalahan bagi individu itu, dan bukan disebabkan falsafah itu sendiri yang penting bagi tujuan-tujuan yang senyatakan ada satu di zaman Nabi Muhammad SAW, apabila Nabi Muhammad telah ada satu peristiwa di mana seseorang dilanda sebuah penyakit dipanggil diarrhea, dan Nabi Muhammad menasihatkan supaya orang itu meminum satu jenis madu. Tetapi selepas meminumnya, penyakit diarrheanya tidak bertahan, tidak membawa pada kesembuhan, dan lelaki itu telah memberitahu semula kepada baginda tentang keadaan itu, dan Nabi Muhammad menyebut bahawa adik kepada orang yang berpenyakit itu memberitahu kepada Nabi Muhammad, maka Muhammad menyebut bahawa hakikat khasiat madu itu adalah jelas. Madu itu mempunyai khasiat-khasiatnya yang besar, yang tidak ada orang boleh pertikaikan. Kalau madu itu tidak sesuai dengan, tidak boleh membawa masalah penyakit abdal, keadaan di dalam abang kamu yang tidak dapat menerima madu tersebut. Nah, ini satu ibarat lagi menunjukkan bahawa tidak boleh kita dengan satu peristiwa itu menafikan khasiat kesihatan madu dengan sebab satu keadaan madu yang tidak sesuai dengan keadaan organ pada seseorang tertentu. Kerana madu ini telah terbukti telah memberi khasiat dalam banyak hal-hal kehidupan kemanusiaan, kesihatan manusia yang lain. Jadi oleh kerana itu dia kata, we can even say that a man who prevents a qualified person from studying book of philosophy
because some of most richest people may be thought to have gone astray to their study of God. Jadi kita dikata tidak boleh menegah orang yang berkelayakan untuk mempelajari ilmu falsafah kerana kita dapati sebahagian daripada mereka telah menjadi keliru dan menyeleweng dalam pemikiran dan cara mereka berhujah dan berkeyakinan. Kerana dia kata kalau kita menegah orang yang berkelayakan seumpama kita menegah orang yang sedang haus daripada meminum air. Kan? Sehingga menyebabkan seorang itu akan mati disebabkan oleh dahaga. Jadi, oleh kerana dia kata, bukan kat sini, dia kata nak kata apa? Kalau kita menegah orang daripada mempelajari ilmu falsafah oleh kerana ada sebahagian yang sudah yang orang yang tidak bersedia itu menjadi keliru, kita seumpama menegah orang meminum air. Orang dahaga meminum air. Disebabkan oleh apa? Sebab ada satu kejadian di mana orang yang meminum air suam ke, air dingin ke, kan? Minum air kosong, sudah tercekik dan mati disebabkan minum air itu. Ada satu kejadian, orang meminum air dan tercekik dengan minumannya dan meninggal. Ia tidak boleh kita menjadikan alasan bahawa orang yang tercekik kerana meminum air menyebabkan kita membuat peraturan menegah semua orang daripada meminum air. Sedangkan air ialah keperluan, tuntutan, kewajipan dalam kehidupan manusia. Apabila ia tercekik, itu ialah ham yang terjadi satu aksiden daripada satu kisah-kisah dalam kehidupan. Ia tidak membuktikan bahawa air itu sebagai punca kepada permasalahan yang sebenar. 4. Kematian from water by choking is an accidental matter. Kalau seorang itu tercekik dengan sebab terminum air, itu ialah satu daripada apa yang dinamakan sebagai accidental. Accidental apa? Satu keadaan yang di mana ia terjadi secara accident. Tapi kalau meninggal dengan kehausan, maka ia adalah sesuatu yang necessary. Seorang yang meninggal dengan sebab kehausan memang betul. Tapi kalau seorang itu meninggal dengan sebab tercekik dengan air, itu adalah hanyalah accident. Jadi ini samalah macam kita minum makan ubat. Ada orang makan Panadol disebabkan lega. Ada seorang makan Panadol tidak lega. Itu ialah accident. Tapi Panadol atau obat itu sudah diakui ialah satu daripada jalan untuk kita menangani suatu masalah kesihatan kita. Okay, kita sampai di penghujung. Cuba habiskan dulu insyaallah. Moreover, this accidental effect of this art is a thing which may also occur accidentally from the other arts. So how many lawyers has law been a cause of lack of feeling and immersion in this world? Indeed, we find most lawyers in this state, although their art by its essence call for nothing but practical virtue. Thus it is not strange if the same thing that occurs accidentally in the art which calls for practical virtue should occur accidentally in the art which calls for intellectual virtue. Okey, jadi dia kata accident tadi, sebagaimana accident terjadinya pada seorang yang meninggal
kerana meminum air. Ini semua perkara-perkara dipanggil kesan-kesan accidental, kebetulan. Accidental ni artinya kebetulan. Di mana dah nasib. Kebetulannya begitu kan. Jadi ini tidak boleh dijadikan. Dan ia terjadi dalam banyak keadaan juga. Bagaimana kita lihat juga dia kata dalam dunia penghakiman dan dunia perundangan. Kita boleh lihat juga ramai dari kalangan ahli-ahli perundangan yang tidak ada akhlak telah menyalahgunakan bidang undang-undangnya untuk tujuan menyalahgunakan dan telah menggunakan bidang undang-undang untuk membuli dan mengugut orang lain. Jadi ini bukan bererti bahawa salahnya bidang undang-undang itu penting, tapi kalau seorang itu tidak ada keupayaan, kesediaan, maka ia akan menyebabkan, ia akan boleh memberi kesan yang besar kepada suatu bidang. Jadi itu tidak pula membawa kepada kita mengatakan bidang undang-undang ini salah dan tidak penting dalam kehidupan ini. Dengan sebab ada setengah peguam yang telah menyalahgunakan bidang guamannya untuk mengugut orang dan membongkar atau menyalahgunakan pembuktian sehingga membawa kepada akibat-akibat yang buruk. Jadi dia kata harus memastikan bahawa kita tidak dapat berfikir secara baik bahawa aksiden itu terjadi dalam kehidupan manusia sepanjang masa. Jadi insya-Allah ini satu lagi saya penutup, satu lagi bentuk penghujahan yang cuba untuk dibangunkan oleh Ibn Rushd tentang apa yang dinamakan sebagai pentingnya, bagaimana kepentingan memberi justifikasi pendalilan Ibn Rushd, bagaimana hakikat ilmu falsafah ini dalam kehidupan umat Islam. Ialah ilmu yang sudah lama, dia kata, satu yang kita tengok di sini, ia adalah satu daripada ilmu alat dan ilmu ini sudah pun dipelajari sejak sekian lama dan orang itu tidak akan boleh mempelajari ilmu falsafah tanpa mempelajari ilmunya yang sudah diwarisi sejak zaman berzaman dan berkaitan dalam ilmu-ilmu matematik, ilmu astronomi dan malah ilmu undang-undang itu sendiri. Jadi mempelajari dalam ni satu kemudian mempelajari ilmu-ilmu terdahulu adalah tidak salah, malah dianjurkan oleh agama Islam. Ia bukan suatu kedahan, malah ia adalah satu jalan yang dianjurkan oleh agama. Yang kedua, dia cuba membuktikan kat sini bahawa untuk mempelajari ilmu falsafah tidak semua orang ada kelayakan. Hanya orang yang betul-betul mempunyai kelayakan hanya saja yang boleh mempelajari ilmu falsafah. Ilmu falsafah ini ilmu yang tinggi. Kerana ilmu falsafah akan membawa kepada ilmu yang dipanggil, satu ilmu dipanggil demonstrative knowledge, ilmu pendalilan intelektual yang tersusun dan tertib. Dan antara syaratnya ialah satu, mempunyai kecerdikan akliah atau dipanggil natural intelligence. Yang kedua, seorang itu harus mempunyai religious integrity atau dipanggil keimanan dan moral yang tinggi yang melayakkan beliau seseorang itu mempelajari ilmu falsafah. Ketiga, dia kata ilmu falsafah ini ilmu yang akan terdedah kepada akibat-akibat tertentu bagi orang yang tidak layak. Bagi orang yang tidak layak, tidak ada keupayaan, maka ia boleh memberi kesan-kesan yang tidak baik pada mereka. Jadi, kalau seandainya terjadi kesan-kesan tidak baik daripada ilmu ini yang ditunjukkan oleh seseorang yang pelajarinya, maka itu bukan disebabkan oleh bidang falsafah, tapi ia adalah disebabkan oleh kelemahan orang itu yang tidak mempunyai kelayakan yang diperlukan dalam bidang ini. Beliau mengumpulkan sejumlah contoh-contoh dan ibarat-ibarat
bagi menunjukkan bagaimana kaedah berfikir ini, bahawa bagaimana seorang yang mungkin tercekik dengan meminum air dingin, seorang ahli perundangan yang tidak dapat sudah menyalahgunakan ilmu perundangannya, seorang ahli kesihatan dalam bidang kesihatan, seorang individu yang tidak boleh menerima khasiat madu. Jadi ini semua ialah contoh-contoh bagi menunjukkan bahawa dalam bidang ilmu falsafah juga sudah tentu ada kecederaan sebagaimana juga bidang-bidang lain. Jadi ia perkara biasa. Kita jangan menjadikan sebab dalam pengujian bahawa dengan sebab kesalahan-kesalahan sebahagian atau 2-3 orang maka kita mengatakan bahawa ilmu falsafah ini ilmu yang sesat dan perlu ditolak dan tidak dipelajari oleh orang-orang Islam. So, kita insya-Allah selepas raya nanti kita akan sambung satu penjelasan yang seterusnya tentang apa yang dinamakan sebagai ilmu falsafah ini. Dengan membaca teks ini saya akhiri dulu kuliah kita, dah 1 jam setengah dah, lama sikit kita ambil masa. Jangan live lagi, saya nak ambil kedatangan. Saya akan tutup dulu presentation ini dan lepas itu kita bincang bila kita nak mula minggu depan. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih doktor. Terima kasih.